Psikosis merujuk kepada gangguan pemikiran yang menyebabkan individu yang mengalaminya hilang kemampuan untuk membezakan di antara pengalaman yang nyata dan yang tidak nyata. Psikosis boleh mempengaruhi kelima-lima deria, mempengaruhi tingkah laku dan emosi seseorang. Seseorang mungkin mempunyai pengalaman yang membingungkan dan menakutkan bukan hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga bagi individu di sekitar mereka. Gejala psikosis berbeza mengikut individu, namun secara umumnya terdapat dua gejala utama iaitu halusinasi dan delusi. Seseorang yang mempunyai halusinasi akan mendengar, melihat, mencium atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak berlaku dalam kenyataan. Halusinasi mungkin tidak didasarkan kepada kenyataan namun akan dipercayai sebagai nyata bagi individu yang mengalaminya sehingga boleh menjadikannya merasa takut atau terganggu. Sebagai contoh, individu yang mengalami halusinasi jenis auditori mendengar suara walaupun suara itu tidak didengari oleh orang di sekelilingnya dan tidak kelihatan. Suara tersebut mungkin memanggil nama atau memberi arahan tertentu. Ini menyebabkan individu tersebut kelihatan gelisah, ketakutan atau berkelakuan aneh pada pandangan orang di sekeliling. Delusi pula adalah keadaan di mana seseorang mempertahankan kepercayaan yang kuat terhadap sesuatu yang pada umumnya tidak diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang benar atau berdasarkan kenyataan. Kepercayaan ini boleh menakutkan, membingungkan dan mengganggu kehidupan seharian bagi individu dan orang di sekeliling mereka. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami delusi jenis paranoia akan mempercayai bahawa ada individu tertentu yang ingin mencederakan dirinya, sekalipun tiada bukti yang menunjukkan ancaman tersebut benar-benar berlaku. Seperti yang terjadi kepada gangguan halusinasi, delusi juga boleh menyebabkan individu tersebut berasa takut, kelihatan gelisah atau berkelakuan aneh pada pandangan orang di sekeliling. Psikosis secara umumnya berlaku disebabkan oleh banyak keadaan. Ia boleh berlaku akibat gangguan kesihatan seperti penyakit Parkinson contohnya, angin ahmar ataupun kecederaan otak serta jangkitan kepada sistem saraf. Ia boleh berlaku kepada individu yang mengambil barang terlarang seperti ganja ataupun stimulan. Dalam sesetengah kes, psikosis berlaku akibat gangguan penyakit mental seperti skizofrenia, kemurungan yang serius ataupun bipolar. The Mental Health Institute Amerika Syarikat melaporkan bahawa seramai 3 dari setiap 100 orang akan mengalami episod psikosis dalam kehidupan mereka. Antara gangguan mental yang lazim menyebabkan psikosis ialah skizofrenia. Skizofrenia adalah keadaan kesihatan mental tertentu di mana gejala psikosis berlaku. Selain halusinasi dan delusi, orang yang hidup dengan skizofrenia juga mungkin mengalami penurunan minat dan motivasi untuk melakukan sesuatu, kesulitan menunjukkan atau mentafsirkan emosi atau menarik diri daripada aktiviti sosial dan perhubungan. Gejala kognitif juga dialami oleh individu yang hidup dengan skizofrenia seperti sukar untuk membuat keputusan, sukar untuk fokus pada tugasan dan menggunakan maklumat yang tepat untuk dipelajari. Gejala skizofrenia umumnya bermula antara usia 16 ke 30 tahun. Tidak ada penyebab skizofrenia yang diketahui, tetapi para pengkaji percaya bahawa faktor genetik dan persekitaran berperanan menyebabkan penyakit ini berlaku. Kajian menunjukkan berlakunya perubahan kimia dalam otak individu yang terkesan dengan psikosis. Oleh itu, rawatan dalam bentuk ubat adalah penting bagi memulihkan keadaan ini. Penyebab psikosis lain adalah penggunaan bahan terlarang dan juga alkohol. Dalam kebanyakan kes, gejala ini berlaku untuk tempoh masa yang pendek, mungkin beberapa jam atau beberapa hari. Namun penggunaan yang banyak pada masa yang panjang boleh menyebabkan psikosis berlangsung lebih lama. Bagaimana psikosis dirawat? Langkah pertama adalah untuk didiagnos dengan mendapatkan temujanji dengan doktor bagi penilaian kesihatan dan proses saringan. Saringan kesihatan adalah penting bagi mengenal pasti punca. Doktor akan menilai keadaan ini dengan mendapatkan sejarah lanjut, melakukan pemeriksaan fizikal dan ujian makmal yang berkaitan. Sekiranya doktor mengesahkan tiada punca lain, doktor akan merujuk anda kepada bahagian psikiatri dan kesihatan mental untuk penilaian lanjut. Doktor dari bahagian psikiatri akan mengesahkan diagnosis
dan tahap keseriusan psikosis anda dengan menentukan bentuk rawatan yang spesifik. Rawatan bagi psikosis datang dalam bentuk yang berbagai. Pertama, ubat-ubatan seperti antipsikotik yang berfungsi menyeimbangkan kembali gangguan neurotransmitter atau bahan kimia yang terganggu pada otak. Yang kedua, rawatan kaunseling dan psikoterapi. Terdapat berbagai pendekatan psikoterapi bagi membantu seseorang yang mengalami psikosis. Namun ia hanya dilakukan setelah fikiran individu tersebut kembali stabil. Yang ketiga, rehabilitasi atau pemulihan. Bantuan dalam bentuk membantu individu kembali berfungsi, boleh mengurus diri dan kembali berdikari. Yang keempat, bantuan dalam bentuk sosial. Ini termasuk sokongan keluarga ataupun bantuan praktikal seperti bantuan keuangan, kerjaya dan sebagainya bergantung kepada keperluan pesakit.